Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammus taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada hari ini kita menyambung kuliah mingguan kita menggunakan dua kitab, iaitu Fiqhul Aqidah, kefahaman tentang akidah, dan yang kedua adalah Fiqhus Salah, kefahaman tentang ibadah solat. Yang kedua-duanya disusun oleh guru dan ayahanda saya Al-Fadil Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Endut, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Untuk kitab Fiqhul Aqidah, kita sampai ke muka surat 269. 269. Iaitu kita akan pergi kepada membincangkan golongan yang kedua yang menjadi ekstrim dalam memahami af'alullah, dalam memahami perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam kuliah yang lalu kita telah lihat golongan yang pertama yang menjadi ekstrim adalah golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah ini mereka seolah-olahnya menafikan af'alullah. Ini bahaya, ya. Ini bawa kepada kufur, ya, kerana menafikan kuasa Allah pada perbuatan makhluk. Maknanya Allah ciptakan manusia, tetapi perbuatan manusia itu luar dari kuasa Allah. Allah tidak ada kawalan, ya, terhadap perbuatan manusia. Ini fahaman Qadariyah. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa yang berakidah demikian dia menjadi kafir. Yang ringan sedikit adalah akidah Mu'tazilah. Ringan pun tetap juga ia bid'ah dalam akidah, hukumnya berdosa besar. Wajib bertaubat. Ringan daripada sudut, adakah orang yang berakidah Mu'tazilah bila mana dia mengatakan Allah jadikan manusia dan Allah jadikan pada manusia satu kekuatan, yang mana dengan kekuatan itulah manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan dia, ya. Adakah dia dengan itu menjadi kafir ataupun tidak? Maka sebahagian ulama mengatakan masih jadi kafir kerana masih ada elemen syirik, iaitu manusia kan makhluk, okay? Kemudian kekuatan yang dijadikan pada manusia itu juga makhluk. Jadi bila dikatakan bahawa bukan Allah yang melakukan, tapi kekuatan itu berarti masih lagi mensyirikkan Allah. Ada makhluk yang berbuat sesuatu selain daripada Allah. Jadi sebahagian ulama mengatakan kalau begitu masih lagi jadi kafir dengan akidah demikian. Tetapi sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak, ya, tidak sampai menjadi kafir, ya, hanya orang ini berdosa besar, tetapi tidak jadi kafir kerana dia masih menisbahkan kekuasaan itu kepada Allah. Dia kata Allah jadikan manusia dan Allah jadikan satu kekuasaan pada manusia itu kan masih lagi nisbah kepada Allah. Jadi walau bagaimanapun itu satu khilaf yang kita tidak mahu terjebak padanya, kerana khilaf antara kafir dan fasik. Na'udzubillah. Kalau yang kafir itu, yang mengatakan jadi kafir itu benar, iyalah. Hatta kalau yang mengatakan jadi fasik itu benar pun, fasik bukanlah satu posisi yang dikehendaki oleh kita.
sebagai umat Islam. Baik. Jadi itu Qadariyah. Di satu sudut yang lain, yang ekstrim adalah golongan Jabariyah. Kalau Qadariyah menafikan perbuatan Allah, jadi Jabariyah menafikan usaha ikhtiar makhluk. Jadi makhluk ni tak ada apa-apa. Ya. Jadi itulah masalahnya, akhirnya dia akan pergi kepada menyalahkan takdir. Menerima takdir itu wajib. Tapi menyalahkan takdir itu bid'ah. Satu perkara baru yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Jadi golongan Jabariyah adalah sebuah mazhab yang muncul di Basrah, Iraq, yang diasaskan oleh satu orang bernama Jaham bin Safwan. Sebab itulah disebut juga golongan ini sebagai golongan Jahmiyah. Golongan Jahmiyah ini ambil sempena nama pengasasnya Jaham bin Safwan, jadi Jahmiyah. Malangnya di zaman kita ada golongan, khususnya golongan Wahabi, menuduh Asy'ariyah, Maturidiyah sebagai Jahmiyah. Kalau kita ni kuat melawan Wahabi, maka Wahabi akan tuduh kita pelbagai tuduhan. Yang paling common, kita akan dituduh sebagai Syiah. Kenapa? Kerana memang Syiah pun lawan Wahabi juga. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah menolak Syiah. Kita bukan Syiah. Kerana Syiah tu ada ciri-cirinya. Melawan Wahabi bukan ciri-ciri khusus Syiah. Sehingga nak dikatakan siapa lawan Wahabi maka dia Syiah, tak betul. Tapi ciri-ciri Syiah yang utama adalah mereka ta'assub kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ke tahap mereka membenci sahabat-sahabat Nabi, bahkan ada yang sampai mengkafirkan sahabat Nabi, bahkan ada yang menolak pengharaman nikah mut'ah kerana katanya itu hanya hukum yang direka oleh sahabat, bukan hukum Nabi, dan seumpama dengannya. Itu Syiah. Tapi kalau lawan Wahabi, boleh jadi Syiah, boleh jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak semestinya. Atau mungkin mereka akan menuduh kita sebagai golongan Ahbash. Ahbash ini gelaran kepada satu kumpulan yang mengikut manhaj Syekh Abdullah Al-Harari yang meninggal dunia di Beirut, di Lebanon. Jadi beliau ini orang yang digelar Al-Habsyi, sebab kulit beliau hitam. Saya tak pasti sama ada beliau memang orang Habsyah atau tidak. Yang saya tahu beliau menetap di Lebanon, di Beirut. Jadi pengikut beliau digelar sebagai Ahbash. Jadi Ahbash ini mereka kuat, keras menentang golongan Wahabi. Mereka menolak fahaman Wahabi. Cuma ada beza antara Ahbash dan juga Ahlussunnah wal Jamaah yang lain. Ahbash secara asas mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana mereka mengikut akidah Asy'ariyah. Mereka mengiktiraf akidah Maturidiyah. Mereka juga tidak menolak mazhab. Secara umum mereka berpegang dengan mazhab Syafi'i. Tetapi berbezanya mereka itu daripada sudut kekerasan mereka. Sehingga kan misalnya kita Ahlussunnah wal Jamaah menolak fatwa-fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah. Kerana apa? Kerana bercanggah dengan ijma' para ulama'. Tetapi kita tidak sampai mengkafirkan Al-Imam Ibn Taymiyah. Kerana mengkafirkan orang Islam ini berat. Lebih-lebih lagi bila seorang ulama. Lebih-lebih lagi ada catatan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala yang mencatatkan bahawa Al-Imam Ibn Taymiyah ini setelah beliau melakukan bid'ah-bid'ah yang ditolak oleh para ulama sezaman dengan beliau, dicatatkan bahawa beliau bertaubat. Sama ada beliau istiqamah atas taubat beliau atau tidak, itu kita tak pasti. Tapi untuk kita mengatakan kafir, itu sangat serius. Itu bukan sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi saya perhatikan ada sebahagian daripada Ahbash, mereka cenderung kepada mengkafirkan. Jadi ini beza. Kita menolak sikap takfiri, sama ada sikap takfiri itu dibawa oleh golongan Wahabi ataupun dibawa oleh golongan Ahbash yang melawan Wahabi, tetap sikap takfiri itu perlu kita jauhi. Tak semudah itu kita nak menghukum kafir kepada orang-orang yang tidak sepandangan dengan kita. Itu beza dia. Jadi oleh kerana kita Ahbash kuat lawan Wahabi,
kalau kita juga melawan Wahabi, boleh jadi label yang kedua yang kita akan dilabelkan adalah kita ini adalah Ahbash. Tak semestinya, ya. Tak semestinya yang melawan Wahabi itu dia beraliran Ahbash. Bahkan saya ada kawan-kawan yang melawan Wahabi dalam masa sama juga menolak Ahbash. Kenapa? Kerana menolak sikap-sikap yang terlampau keras di dalam menghukum bahkan sesama ahli sunnah wal jamaah. Bukan setakat mereka keras menolak tokoh-tokoh seperti Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim, Al-Jawziyah. Bahkan saya pernah ditegur oleh seorang kawan yang beraliran Ahbash bila mana saya forward. Saya lihat ada message yang forward kata-kata nasihat yang baik yang dikatakan itu adalah kata-kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Lalu saya forwardkan dalam message itu ada Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Iaitu maknanya rahimahullah, moga-moga Allah merahmati beliau. Jadi saya ditegur oleh kawan yang beraliran Ahbash, kata dia di Ibn Qayyim mana? Saya cakap setahu saya ini Ibn Qayyim murid Ibn Taymiyah Al-Jawziyah. Jadi dia tak setuju saya katakan rahimahullah. Dia tak setuju saya letak moga-moga Allah merahmati beliau. Kerana apa? Kemungkinan kerana dia menganggap tak layak didoakan. Adakah orang Islam tak layak didoakan rahimahullah? Maknanya ada indikasi seolah-olah dia menganggap Al-Imam Ibn Qayyim ni dah jadi kafir. Dan lebih serius dibimbangi, kalau kita tidak sependapat dengan dia, kita kata ya, kita dapati banyak pegangan Al-Imam Ibn Qayyim ni kita wajib tolak, tapi kita tak mahu sampai mengkafirkan beliau. Silap-silap kita pula yang dianggap kafir kerana kita didakwa tidak mengkafirkan orang yang kafir. Itu Ahbash, ya. Jadi Wahabi, kalau kita lawan mereka mungkin label kita Syiah, mungkin dia akan label kita sebagai Ahbash. Sedangkan tidak semua yang menolak Wahabi Syiah, tidak semua yang menolak Wahabi itu adalah Ahbash. Kemudian mungkin juga oleh kerana Asy'ariyah ini mereka tidak zahiriyah dalam akidah, tidak literalis dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, tapi memahami secara kontekstual, maka ada sedikit persamaan dengan golongan Mu'tazilah. Cuma Mu'tazilah mereka melampau ni dalam bab ini. Tapi boleh jadi juga kita ini akan dilabel sebagai Mu'tazilah. Dan itu bukan perkara baru, ya. Kalau Wahabi melabel kita yang Asy'ariyah ni sebagai Mu'tazilah, ini bukan cerita baru. Kerana tokoh idola mereka, Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri, melabelkan Asy'ariyah sebagai Mu'tazilah yang pondan. Kalau Mu'tazilah yang asli itu, kata mereka memang terus terang dengan kesesatan mereka. Tapi kita Asy'ariyah ni pun sesat juga, tapi sesat yang kawa-kawa. Jadi pondan lah, ya. Mu'tazilah pondan itu label yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah kepada Asy'ariyah. Jadi kalau Wahabi panggil kita Mu'tazilah, itu tidak mengherankan. Dan ada juga Wahabi yang melabelkan kita sebagai Jahmiyah. Kenapa? Kerana kita menerima takdir Allah. Padahal menerima takdir Allah itu ahli sunnah wal jamaah. Jahmiyah ni Jabariyah. Jabariyah dia bukan masalah menerima takdir Allah. Itu sepakat. Masalahnya dia menyalahkan takdir. Kira-kira kalau dia tak semayang, dia kata dah nak buat macam mana Allah dah takdirkan saya tak semayang. Kalau dia buat maksiat, dia kata nak buat macam mana memang Allah dah takdirkan saya ni ahli maksiat. Tak boleh marah kat saya. Biarlah saya bergelumang dengan maksiat, ni saya redha dengan takdir Allah. Ini tak betul. Faham, ya? Jahmiyah ataupun Jabariyah ini. Golongan ini berpendapat bahawa perbuatan manusia terpaksa dan digagahi serta dinamakan Jabar. Jabar tu makna digagahi. Memang salah satu nama Allah Al-Jabbar, ya, yang maha perkasa. Sebab apa saja yang manusia nak buat, kalau Allah tak lulus, tak akan berlaku. Serta dikuasai sebenarnya oleh Allah Ta'ala, ya. Manusia tidak mempunyai apa-apa usaha dan ikhtiar dalam melakukan perbuatannya. Jadi kalau nak bayangkan, di sisi Jabariyah, manusia ini umpama seperti bulu, ya, atau kapas, bulu atau kapas yang ditiup oleh angin. Kalau kita nampak, ya, kita tabur-taburkan kapas, ya, ataupun ada bulu-buluan, ya. Angin tiup ke mana dia pergi, ke situlah kapas tu pergi. Dia tak sama macam burung. Burung dia nak terbang ke mana, dia terbang.
Tapi kapas dia terbang ikut bagaimana dia ditiup oleh angin. Golongan ini berpegang kepada maksud umum firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Jadi, itu kita kata golongan yang menyeleweng daripada ajaran pegangan ahli sunnah wal jamaah tidak berarti golongan ini menolak Quran dan hadis. Ini kena faham. Sebab bila kita kata ni tak betul pada golongan Wahabi, kita terangkan, mereka kata apa pula Ustaz? Kita perjuangkan Quran dan sunnah. Kenapa Ustaz tentang kita? Ustaz adakah menentang Quran dan sunnah? Bukan. Ya. Kami pun faham, ya, kamu berpegang dengan Quran dan sunnah. Tapi demikian Jabariyah juga mendakwa dia berpegang dengan Quran dan sunnah. Qadariyah juga mendakwa dia berpegang dengan Quran dan sunnah. Jadi kesesatan, ya, ada yang disebabkan tolak Quran dan sunnah. Itu biasanya orang kafir lah. Sesat sampai jadi kafir. Kenapa? Tolak Quran dan sunnah. Tetapi banyak kesesatan yang masih dalam lingkungan dia tu orang Islam, tapi orang Islam yang ahlul bid'ah, berpunca bukan kerana menolak Quran dan sunnah, tidak, mereka berpegang dengan Quran dan sunnah, tetapi berpunca daripada salah tafsir, salah faham, salah pasang ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat tersebut memanglah zahirnya Allahu khaliqu kulla syai'. Allah yang menciptakan setiap sesuatu. Khaliqu kulla syai'in maknanya maf'ulun bi ataupun khaliqu kulli syai', ya. Maknanya mudhafun ilaih. Allah mencipta segala sesuatu. Setiap sesuatu. Jadi tak boleh buat apalah kata dia. Ya, saya duk minum arak ni Allah yang ciptakan. Saya duk main judi ni Allah yang ciptakan. Saya tak boleh buat apalah. Tapi kalau kita nak pusing-pusing benda yang sama, boleh saja kita hukum dia. Dia kata janganlah hukum saya. Walaupun saya minum arak, walaupun saya berjudi. Sebab ini hanya takdir Allah kepada saya. Jadi kita kata tak apalah. Saya nak hukum kamu dengan sebatan. Kamu minum arak, saya nak hukum kamu misalnya dengan 80 sebatan atau 40 sebatan. Ya. Mana boleh kata dia. Saya minum arak tu takdir Allah. Kita jawablah. Yalah saya hukum awak ni pun takdir Allah. Saya tak akan mampu hukum awak kalau Allah tak takdirkan begitu. Jadi pusing-pusing tak habis. Pengikut mazhab Jabariyah itu beriktikad bahawa semua usul ikhtiar itu akan sia-sia belaka. Ini masalah dia. Bukan masalah yakin bahawa segala-galanya ketentuan Allah, itu okey. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik ataupun buruk, kedua-duanya adalah takdir Allah. Beza dengan Mu'tazilah, kalau kita masih ingat. Mu'tazilah buat bid'ah, kononnya yang baik-baik sahaja takdir Allah, yang buruk-buruk bukan takdir Allah. Jadi kalau ada orang kafir, itu Allah helpless. Allah tak boleh buat apa-apa. Kalau ada orang ahli maksiat, itu pun Allah tak boleh buat apa-apa. Ini tak betul. Itu Mu'tazilah. Tapi kita juga menerima adanya usaha ikhtiar. Allah jadikan bagi manusia itu usaha dan ikhtiar. Misalnya, pagi ini kita ada, ataupun hari ini kita ada kuliah. Maka nak datang tak kuliah? Ya. Kita ada ikhtiar, ada pilihan. Ada orang kata tak, saya ada program lain. Saya nak attend program lain, saya tak mahu attend kuliah ni. Okey. Jadi itu masing-masing punya usaha ikhtiar. Ada orang dia kata saya macam malas lah hari ni nak kuliah. Ya. Ada orang dia rasa malas tapi dia usaha ikhtiar, tak apalah kalau ikut malas tak jadi mengaji. Dia pun on kan juga dia punya online dia, kuliah secara online. Jadi masing-masing usaha dan ikhtiar lah. Ikhtiar itu asalnya perkataan bahasa Arab. Ikhtaru, yakhtaru, ikhtiar, memilih. Khiyar itu pilihan, option. Tapi bagi Jabariyah tak, usaha ikhtiar itu tak ada. Itu semua sia-sia je. Justru itu mereka lebih suka duduk berdiam diri, tanpa mahu beramal ibadah kepada Allah. Ya Allah dah takdirkan saya tak semayang. Saya tak semayang lah kata dia. Hanya mereka berserah bulat-bulat kepada kudrah dan iradah Allah Ta'ala tanpa ada usaha dan ikhtiar langsung daripada diri mereka. Tapi sebagaimana kita perhatikan, golongan Jabariyah ini mereka sebenarnya adalah double standard. Ada elemen hipokrit di kat situ. Kalau bab nak suruh beribadah, ya, nak suruh buat ketaatan, jauhkan kemaksiatan, dia kata dah takdir Allah dah, tak boleh buat apa dah. Tapi kalau bab dunia,
Tak ada pula dia cakap begitu. Kalau dia tak ada duit, minta. Kalau dia lapar, cari makan. Kalau dia sakit, berobat. Ya. Kenapa pula tiba bab agama dia kata tak boleh buat apa? Bab dunia boleh je kamu usaha cari makan. Kenapa kamu tak kata nak buat macam mana? Ya, Allah dah takdirkan saya lapar. Allah dah takdirkan saya sakit. Allah dah takdirkan saya tak ada duit. Jarang. Orang kalau bab dunia, mereka akan tolong untuk memuaskan hawa nafsu mereka ataupun hajat keperluan mereka. Tapi kalau bab agama, mereka menyalah-nyalahkan takdir. I'tiqad golongan Jabariyah ini, muka surat 270, i'tiqad golongan Jabariyah ini adalah batil dan telah tersesat jalan. Kenapa batil dan sesat? Kerana bertentangan dengan nafs Al-Quran yang menegaskan bahawa nasib sesuatu kaum atau bangsa itu tidak berubah selagi mana mereka sendiri tidak mengubahnya. Tapi yang ini wallahu alam, mungkin dalil ini kurang relevan ya. Kerana apa? Kalau tengok pada tafsir tu berbeza. Bukan makna kata ada semua orang kata Allah tak berupaya nak ubah nasib satu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubah nasib dia. Tak betul. Mana boleh pula Allah tak berupaya? Allah lemahlah macam tu. Allah dah buat satu benda bergantung pada kamu dululah. Tidak. Ayat ini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Bukan maksud Allah tak berupaya, Allah lemah nak ubah satu-satu yang ada pada kaum tu sehinggalah kaum tu sendiri berubah, barulah Allah mampu mengubah. Tidak. Tak betul tu. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin ay min nikmatin. Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum daripada nikmat-nikmat yang Allah punya kata tiba-tiba Allah tarik macam tu, tidak. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hinggalah mereka itu berubah, mereka itu sudah tidak lagi bersyukur, mereka itu telah melakukan maksiat, maka Allah tarik nikmat yang ada pada mereka. Itu kalau kita rujuk pada kitab tafsir. Jadi wallahu alam, ma'al ihtiram, dengan kita menghormati apa yang diletakkan di sini, mungkin yang lebih tepat adalah ayat-ayat yang lain untuk dijadikan sebagai dalil menolak Jabariyah. Kalau rujuk pada tafsir ayat kurang tepat. Ayat ini diletakkan sebagai dalil berdepan dengan Jabariyah. Selain itu terdapat lagi beberapa ayat lain yang menunjukkan nasib seorang hamba itu mengikut usaha dan ikhtiarnya sendiri. Maknanya ini nak isbatkan apa yang disebut sebagai kasab. Kasab ni usaha ikhtiar lah. Kasbun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan dan bagi kamu apa yang kamu kerjakan. Kasab. Mana ada Allah nisbahkan kasab tu? Laha ma kasabat nisbah pada mereka. Umat yang terdahulu. Walakum ma kasabtum nisbah pada kamu. Mana Allah menisbahkan kasbun itu kepada manusia. Lalu kalau kita menafikan kasbun daripada manusia, maknanya kita mencanggahi ayat Al-Quran. Dalam ayat lain Allah berfirman, lirijali nasibum mimma iktasabu wa linnisa'i nasibum mimma iktasab. Bagi lelaki-lelaki habuan apa yang mereka usahakan. Iktasab. Iktasabu. Ini wow jamaah menunjukkan kepada lelaki ramai. Tapi walin nisa dan bagi wanita-wanita pula habuan mimma iktasab. Ini adalah menunjukkan muannas, ramai. Nun ni, nun niswah. Nun yang menunjukkan kepada wanita. Jadi Allah nisbahkan perbuatan itu kepada manusia. Manusia lelaki iktasabu. Apa yang mereka usahakan. Manusia perempuan iktasabna. Apa yang mereka usahakan. Jadi menafikan penisbahan usaha kepada manusia itu menafikan apa yang Quran sendiri tetapkan. Makanya bid'ah. Dalam ayat yang lain, wa may yaktib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa may yaktib, dan barang siapa yang mengusahakan isman satu dosa. Mana Allah nisbahkan perbuatan dosa itu kepada manusia.
fa innama yaksibuhu ala nafsi, sesungguhnya usaha dosa dia itu tertanggung atas diri dia sendiri. Rugilah. Dia buat zalim kat orang, dia enaya orang, dia fitnah orang, ya. Apa sajalah. Jadi nampak macam nanya kat orang yang kena fitnah. Nanya dekat orang yang kena pukul, nanya dekat orang yang kena tikam. Ya, tapi sebenarnya dosa itu menimpa ke atas orang yang melakukan. Jadi yaksib masih lagi nisbah kepada perbuatan manusia. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, muka surat 272, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Surah An-Najm ayat 39 hingga 41. Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seorang insan melainkan balasan apa yang diusahakannya. Sa'yun. Tadi kasbun. Ini sa'yun, usaha dia. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usaha itu akan diperlihatkan pada hari kiamat. Oh, hang buat lagu ni, hang buat lagu tu. Walaupun depan manusia hang tunjuk lagu ni. Ni di hari akhirat Allah tunjuk ini yang sebenarnya hang duk buat. Oh, hang depan orang bukan main lagi berceramah, berucap. Tapi di belakang orang ni perbuatan hang ni. Oh, hang depan orang hang bukan main lagi cakap pasal amanah, jujur, integriti dan sebagainya. Oh, hang sendiri dah ambil rasuah banyak pada orang lain lagi. Misalnya. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian setelah ditunjukkan perbuatan-perbuatan dia di dunia nanti, maka dibalaslah dengan balasan yang sempurna. Pendapat golongan Jabariyah ini terus 100% kontra dengan pendapat golongan Qadariyah. Dia pada dua ekstrim. Qadariyah menolak terus takdir Allah. Sedangkan Jabariyah menerima takdir Allah, menolak terus perbuatan manusia. Qadariyah dia kata yang manusia buatlah, apa kena mengena pula dengan takdir Allah. Ini memang manusia yang buat. Kalau Jabariyah 100%, dia 180 degrees. Dia kata tak, semua Allah yang buat. Kamu je nampak macam saya minum arak, sebenarnya Allah. Itu akidah Jabariyah. Dan bertentangan juga dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tidaklah 180 degrees. Kalau dengan Qadariyah 180 degrees. Kalau dengan Ahlussunnah wal Jamaah mungkin kita boleh kata 90 degrees dia punya pertentangan dia. Kenapa? Karena asalnya dah betul. Jabariyah dah betul. Dia kata apa yang berlaku adalah takdir Allah. Betul. Adakah yang baik saja takdir Allah? Tak. Yang buruk pun takdir Allah juga. Betul. Tapi bila mana dia menyalahkan takdir, menafikan usaha dan ikhtiar, ketika itu dia telah menyeleweng daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, berarti keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Ahlussunnah wal Jamaah berpegang bahawa Allah menjadikan kudrah, iradah dan perbuatan manusia, tetapi berlakunya perbuatan itu menurut usaha dan ikhtiar manusia sendiri. Tapi masih lagi tidak lari daripada keizinan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu itu berkehendak kecuali itu bersesuaian dengan kehendak Allah. Baik. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang diketahui oleh dua tokoh besar dalam mazhab ini, diketahui maknanya bukan dia mengasaskan, dia hanya mempertahankan akidah Nabi SAW. Tapi bila akidah Nabi SAW diserang oleh Qadariyah, diserang oleh Jabariyah, diserang oleh Mu'tazilah, maka bangkitlah dua orang tokoh ini mempertahankan, maka dinisbahkan kepada mereka Asy'ariyah Maturidiyah, nisbah kepada tokoh. Kalau nisbah kepada pegangan, namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang hidup daripada tahun 260 Hijriah hingga 324 Hijriah. Maknanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari masih generasi salaf sebenarnya. Kalaupun di hujung-hujung salaf, tapi masih lagi generasi salaf. Di Basrah, dan Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala yang wafat meninggal dunia pada tahun 333 Hijriah di Samarkandi, berpendapat seperti tersebut tadi, bahawa Allah menjadikan kudrah, Allah menjadikan iradah, kehendak dan juga kuasa itu Allah jangan jadikan. Maksudnya kehendak dan kuasa manusia lah. Kalau kehendak dan kuasa Allah itu qadim, tidak diciptakan, memang itu sifat yang ada pada Allah tanpa ada permulaan. Yang dikatakan Allah menjadikan ini kudrah dan iradah manusia dan perbuatan manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan perbuatan-perbuatan kamu Allah ciptakan.
Tapi jangan sampai menafikan usaha dan ikhtiar. Bila berlaku satu perkara itu ada usaha daripada manusia. Ada pilihan daripada manusia. Ada orang bagi, cik ni, duit saya nak bagi. Buat apa ni? Alah, saya bagi ni, cik faham lah. Permohonan saya ada masuk. Mudah-mudahkanlah urusan saya. Oh, ini rasuah. Pilihlah. Nak ambil rasuah ke nak tolak rasuah? Nah ni, sila minum. Ni apa ni? Ini wine. Grade yang paling bagus. Ni mahal punya wine ni. Sila, ni saya bawa khas untuk kamu sebagai tetamu. Pilihlah nak minum ke tak nak minum, jangan arak. Jadi kalau nafikan usaha ikhtiar itu tak betul. Dia pun beriman dengan takdir Allah itu wajib. Jadi berlakunya perbuatan itu menurut usaha ikhtiar manusia sendiri serta berbetulan dengan keizinan Allah. Sebab itu menurut pendapat ini bahawa manusia adalah bertanggungjawab atas perbuatannya. Kerana itu perbuatan dia. Itu nisbah kepada usaha ikhtiar dia. Mana dalil? Firman Allah Ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Dan tidaklah mereka itu berkehendak. Masih lagi nisbah pada mereka. Tidaklah tasya'un ni asalnya kamu. Kalau mereka yasha'un. Mungkin boleh perbetulkan sikit. Dia ada beza tu kalau tasya'un kamu dan tidaklah kamu. Kalau nak kata mereka, dia kena yasha'un, wa ma yasha'un. Di sini adalah wa ma tasya'un. So mereka tu ubah menjadi kamu. Dan tidaklah kamu itu berkehendak illa yasha' Allah. Melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi, kamu berkehendak, ada tak? Ada tu Quran sebut. Tasya'un. Tapi Quran nafikan apa? Quran nafikan bahawa kamu berkehendak itu secara independen. Keluar daripada kehendak Allah. Allah tak nak macam tu pun kamu nak jadi juga. Tak. Kalau kamu nak macam mana pun, illa ayyasha Allah, tak berlaku kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki juga. Kalau kita kehendak jadi, ramai jadi Perdana Menteri sekarang ni. Yang nak jadi Perdana Menteri berapa ramai. Ya. Hak tu Peliok nak jadi Perdana Menteri, hak seorang lagi pun Peliok juga. Hak ni pun tak puas lagi. Hak ni pun tak dapat jadi lagi. Tapi yang mana Allah kehendaki ialah berlaku. Ya. Pendapat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tentang perbuatan manusia ini adalah benar dan sederhana, tidak ekstrim. Kerana dia terletak di pertengahan antara pendapat mazhab Jabariyah dan pendapat mazhab Qadariyah. Serta tidak melencong daripada Quran dan Sunnah, malahan tidak cuai leceh dan tidak melampau. Maknanya tidak ada tafrid, cuai, dan tidak ada ifrat berlebih-lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah, elok dah kita berhenti statement kat situ. Tanda lah 273 ni kita berhenti di situ. 9/9. Next, surat 275. Apakah erti Islam pula? Baik, kita baca sedikit fiqhus salah insya-Allah. Fiqhus salah kita sampai di muka surat 90. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Saya baru ni kursus tentang haid, nifas dan istihadah. Sebenarnya saya kursus banyak kali lah. Paling tidak dah 3 kali sebelum ni. Masuk yang baru ni 4 kali. Tapi saya secara jujur saja. Wallahualam. Bab haid apa semua ni saya memang slow nak faham. Tak tahu kenapa. Kursus baru ni rasa macam dah faham dah. Bila orang buat masalah pula macam mana kalau darah keluar hitam 8 hari. Lepas tu merah 8 hari. Hitam balik 8 hari. Kita dah hitam balik. Dah blur balik dah. Tapi nak kena tahulah juga. Sebab itulah salah satu yang duk berlaku dalam kehidupan terutamanya wanita. Lelaki pun berlaku. Loh, lelaki pun haid juga. Tak. Lelaki tak haid. Isterinya haid. Maka lelaki pun nak tahulah. Isterinya bila boleh semayang, bila tak boleh semayang. Bila nak kena qadha, bila tak payah qadha. Bila yang sebenarnya keluar darah tapi wajib semayang. Itu yang saya usaha juga tu. Untuk belajar lagi. Harap-harap Allah buka lah pintu kefahaman kepada saya tentang masalah ni, insya-Allah.
Walaupun buat masa ni masih lagi struggle lah. Itulah manusia ni lemah. Ada benda-benda yang kita mudah faham, ada benda-benda yang kita payah nak faham. Yang kita tak maunya, yang jenis tak nak faham. Jenis tak nak faham ni, buat apa pun tak faham lah, pasal dia tak nak faham. Kita nak faham pun belum tentu kita faham. Baik. Sekarang ni perkara yang mewajibkan mandi. Maknanya bila berlaku perkara ni, orang tu kena mandi ataupun kena dimandikan. Baik. Seorang itu diwajibkan mandi setelah berlaku atasnya salah satu daripada 6 perkara ni. Salah satu saja sudah mewajibkan mandi. Pertama, bertubuh atau berliwat. Jimat lah. Liwat ni luar tabi'i kita kata. Orang bertubuh tu dia alat kelamin bahagian depan. Liwat ni dia depan dengan belakang. Itu liwat. Tapi tetap wajib mandi. Jangan dia kata saya liwat je Ustaz. Tak wajib mandi kot. Wajib. Sama ada dengan manusia atau binatang, na'udzubillah. Boleh pula dia bertubuh dengan binatang. Na'udzubillah. Ini mungkin dah tak berapa sihat lah orang macam ni. Tapi kalau berlaku, katalah tak mustahil lah. Orang ni terikut nafsu dia. Dia pun bertubuh dengan binatang. Lepas tu dia menyesal. Dia menyesal. Dia pun tanyalah, Ustaz, saya ni gini, saya nak betul taubat. Ustaz kata kena taubat lah. Tapi kamu kena mandi wajib. Tu hukum dia. Kena tahulah hukum dia. Kena mandi wajib lah. Dan sama ada keluar mani ataupun tidak. Mungkin ada orang tak tahu. Dia kata memanglah saya semalam tu sama dengan isteri. Tapi tak macam mana, tak sempat apa pun. Ada masuk call, saya terus cancel lah. Tak wajib mandi kot Ustaz sebab tak keluar air mani. Tak. Dia sebab dia tu independent. Keluar air mani, tak perlu setubuh pun wajib mandi. Orang tu tak bersetubuh. Mungkin dia mimpi. Tak tahulah, ataupun dia terlampau, dia tak mimpi tapi dia terlampau gairah sangat keluar air mani misalnya, tapi dia tak bersetubuh. Keluar air mani je tak bersetubuh, tak air mani lah kot. Tak, keluar air mani tu dia independent, bersetubuh pun dia independent. Maknanya keluar air mani saja tanpa bersetubuh pun wajib mandi, bersetubuh saja tanpa keluar air mani pun wajib mandi. Yang kedua, keluar mani. Dah sebut tadi kan. Keluar mani ni sebab yang independen. Tak nanti bersetubuh. Sama ada dalam mimpi atau dalam jaga. Dalam jaga macam mana pula? Dia tak bersetubuh. Dia onani ke? Tak semesti onani. Kita tak tahu. Mungkin budak-budak muda. Dia punya hormon dia tengah naik. Dia tengah tak tidur pun. Dia rasa gairah keluar air mani. Tak mustahil. Dengan sengaja. Dengan sengaja ni onani lah. Atau bersetubuh tu dengan sengaja juga. Atau tidak sengaja, tak sengaja tadi mungkin dalam mimpi ataupun macam kita sebut tadi dia tak boleh kawal, dia tak sengaja tapi dia keluar. Yang penting keluar mandi lah, senang kita. Wajib mandi. Yang ketiga, keluar darah haid. Ni duk tunggu apa, insya-Allah. Sekolah kami Hati Murni mungkin akan buat lagi kelas pasal haid ni. Ada ustaz yang mahir tentang ni, Ustaz Hazim. Hasnan, hari buat daurah. Ustaz Hazim kata tak ada apa-apa yang saya salah, Ustaz tegur lah. Saya kata tak kena lah. Saya jahil nak pergi tegur orang yang alim. Itu jadi perangai macam Wahabi. Wahabi dia tak kira dia jahil, dia pun hantam orang alim. Saya pula, saya jahil bab haid, saya nak pergi tegur Ustaz alim bab haid. Tak kena lah. Tapi dia kata ada apa yang perlu dia improve. Dia kata dari segi laju lah, bagi saya laju sangat. Dia mengajar tu bagus lah. Tapi untuk saya ni mungkin saya nak faham tu slow sikit bab haid, jadi bagi saya agak laju. So kalau macam tu boleh buat secara apa tu, berkala. Mungkin mingguan ni kurang sikit, agak dah tu minggu depan masuk hal lain pula. Ni dalam satu tempoh yang kompres tu tak semua orang boleh tangkap dengan tepat. Baik. Tapi ringkasnya keluar darah haid orang faham lah iaitu darah yang keluar dari rahim perempuan. Ada pula orang lelaki kata dia datang bulan. Saya pernah terbaca dalam majalah Mastika. Ada Mastika ni, ada hak betul, ada hak macam tak betul. Ada juga. Allah alam lah. Benda sini dari segi akal tak mustahil. Lelaki ni dia malas puasa. Bila dia orang tangkap dia tak puasa ataupun kawan-kawan tengok dia tak puasa, dia melawak lah. Dia kata aku datang bulan. Aku datang bulan, dia kata. Datang haid. Tahu-tahu Allah uji dia dengan penyakit keluar darah dari kemaluan. Tapi itu bukan haid. Kalau ada lelaki datang penyakit, misalnya daripada zakar dia tu keluar darah,
Bukan ya, itu bukan darah haid. Itu darah penyakit lah. Dia kena semayang. Tapi sebenarnya dia share lah, nak kena basuh, nak kena bungkus, nak kena tunggu waktu semayang masuk dulu, dan sebagainya. Tapi kalau tarifnya ialah darah yang keluar dari rahim perempuan. Kalau keluar daripada tangan bukan haid walaupun perempuan. Dia potong-potong sayuk, terpotong jari sikit, darah. Ini darah perempuan je, darah perempuan bukan keluar daripada rahim, keluar daripada jari dia, bukan haid. Yang telah sampai umur ni lama mana? Awal-awal umur datang haid adalah 9 tahun Hijriah. Ini yang ghalibnya begitu ya. Kita pegang dengan yang biasa, yang luar biasa. Kok ada yang 7 tahun dah keluar darah, 8 tahun dah keluar darah, itu yang luar biasa, tak diambil kira. Diambil kiranya adalah 9 tahun hijrah, itu Qamariyah, takriban, lebih kurang lah. Bukanlah on the dot, lebih kurang. Sekurang-kurangnya masa datang haid sehari semalam. Ni saya tak pernah faham ni, sehari semalam tu macam mana? Dia teranglah sehari semalam tu maknanya 24 jam lah. Boleh jadi juga orang tu datang 2 jam kata dia. Lepas tu dia putih bersih lah, tak ada darah dah. Lepas tu besok datang lagi 2 jam. Tu dia kena kira lah sampai sekurang-kurangnya 24 jam. Kalau kurang pada 24 jam, maka itu bukan haid. Ini yang diajar pada saya dan saya faham begitu. Kalau salah, tolong perbetulkan ya. Saya fahamnya begitulah. Memang saya nak kena mengaji lain lagi ni, bab haid ni. Masih tak berapa nak jelas dalam fikiran. Yang umum-umum macam ni fahamlah. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 malam. Mana kalau lebih tu bukanlah. Senang je kita sebut. Ya. Kalau lebih ada 15 hari tu bukan haid dah. Tapi nak kata lebih tu ada kekiraan dia pula nanti. Nak kena tengok tamyiz lah. Ya, nak kena tengok kalau tamyiz tak ada, nak kena tengok adat dia macam mana. Tu yang kita tak berapa nak kemah tu. Tapi umumnya macam ni. Haid dia tak akan lebih ada 15 hari, 15 malam. Yang biasa 5 hari, 6 hari, 7 hari, 7 malam tu biasalah. Kemudian sekurang-kurang masa suci antara 2 haid ialah 15 hari, 15 malam. Itu minimum. Maknanya kalau misal kata 10 hari keluar darah balik. Mana tu dah tidak memenuhi yang minimum tu. Baik. Peringatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به